Hello guys, selamat pagi bersama saya lagi dalam Oranopa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan untuk berita yang menggemparkan kita pagi hari ini, yang mana dikatakan terkini, ya ini dia, terkini PM10 kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai menghadap yang di Pertuan Agong. Itu dia. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus sokong Oranopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas, berita yang terkini pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti mana yang kita tahu hari ini, ya tepat sekitar jam 8 pagi tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap yang di Pertuan Agong. Dikatakan beliau membawa senarai kabinet untuk diperkenankan ataupun diperlihatkan kepada istana pagi hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah satu yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga Malaysia. Walau bagaimanapun, sebelum saya teruskan dengan info ini, saya juga ingin memberikan satu perkara yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa ataupun semalam apabila beliau memberikan satu kenyataan, yaitu untuk menghentikan budaya memberi Perdana Menteri cenderahati. Ini dia. Datuk Seri setiap kali dia berkata, memberikan kenyataan adalah berkaitan tentang mengutamakan rakyat, mengutamakan penjawat awam, mengutamakan fokus untuk memulihkan ekonomi. Itulah yang dia lakukan. Sehingga itu saya ingin membacakan kenyataan singkat ini untuk kita semua. Dia mengatakan Perdana Menteri yang baru dilantik Anwar Ibrahim, seperti yang kita tahu, mengingatkan supaya tidak memberikan cenderahati kepadanya. Pengurusi Pakatan Harapan itu berkata walaupun dia menghargainya, namun menganggap ia satu amalan yang bercanggah dengan prinsip pentadbirannya. Katanya, saya ingin mengingatkan semua pihak agar tidak memberi sebarang cenderahati kepada saya dan budaya ini mesti dihentikan. Ini adalah keputusan yang baik untuk dilakukan sebagai Perdana Menteri. Dan kita tahu ini boleh mengurangkan sedikit bebanan kepada organisasi siapa-siapa pun yang menjemput Datuk Seri Anwar sebagai jemputan dan sebagainya. Katanya lagi, saya ingin mengingatkan semua pihak agar tidak memberi sebarang cenderahati kepadanya, yang mesti dihentikan. Saya hargai niat baik saudara-saudari, katanya, tetapi ini tidak bersesuaian dengan etika pengurusan dan pimpinan, serta ia membebankan rakyat, katanya, pada hantaran di media sosial. Sementara itu pada majlis berasingan, Anwar menjelaskan dia telah memberikan arahan itu kerana ia membebankan dan juga menimbulkan kebimbangan etika. Dia berkongsi pengalaman yang ketika pertama kali dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan pada 1983 dan kemudiannya melawat Kelantan. Di sana dia telah disambut dengan cenderahati oleh seorang pegawai kementerian yang dikenalinya sejak zaman pelajar di Universiti Malaya. Jadi saya kata, dari mana peruntukan? Dia kata bukan peruntukan kerajaan. Jadi dia kutip dari semua staf. Ini dia. Saya kata tak munasabah, sebab gaji saya 10 kali ganda daripada staf kamu. Maka saya bagi arahan, dan hari ini saya keluarkan arahan semula kerana saya akan mula berkunjung, katanya, pada majlis bersama aktivis reformasi berdasarkan hantaran video di Facebooknya. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat semua, kenyataan yang dinyatakan oleh Datuk Seri ini adalah satu kenyataan yang terbaik sebagai seorang Perdana Menteri. Harus menunjukkan teladan, menunjukkan contoh yang baik, khususnya kepada masyarakat di luar sana. Jadi sahabat-sahabat semua, itu dia, berikan tepukan sekali lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa memikirkan bebanan, mengurangkan bebanan rakyat, staf dan sebagainya. Ini adalah kepimpinan yang diperlukan oleh negara kita Malaysia pada hari ini. Jadi seperti yang saya maklumkan daripada awal tadi, kita tahu Datuk Seri selesai menghadap yang di Pertuan Agong. Dikatakan beliau dikatakan Datuk Seri Anwar mempersembahkan senarai kabinet, senarai perlantikan kabinet
kepada yang di Pertuan Agong untuk diperkenankan. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita baca sedikit ya apakah yang dinyatakan ya dalam pertemuan itu. Ya, hari ini dia Perdana Menteri sekali lagi Anwar Ibrahim pagi ini menghadap yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadhuddin Al-Mustafa Bilasha di Istana Negara. Genderaan dinaiki, Anwar dilihat memasuki perkarangan istana melalui pintu 1 pada jam 8.22 pagi. Selepas sesi menghadap hampir sejam, dia kemudian beredar meninggalkan perkarangan istana kira-kira jam 9.15 pagi. Anwar dijadwal turut menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta pada jam 10 pagi. Anwar semalam juga Anwar dilaporkan berkata, perbincangan mengenai perlantikan barisan kabinet kini hampir selesai dan ia berharap dapat diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini antara kenyataan hari ini yang menyatakan bahawa apa yang kita akan lihat ya, apa yang kita lihat hari ini ya, kita bakal dipertontonkan senarai kabinet yang mungkin ya akan diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Jadi kita berharap ya siapapun ya mereka yang dilantik itu pastinya dapat melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin. Itu dia sahabat-sahabat semua. Namun begitu rakyat di luar sana juga begitu kepingin dan memberikan kata-kata supaya memilih beberapa individu ya, sosok tubuh individu ini untuk dipilih, dimasukkan di dalam kabinet. Ini dia antara, saya tunjukkan gambar ini. Ini antara permohonan ataupun cakap-cakap netizen, warganet di luar sana mengatakan bahwa 6 sosok tubuh ini harus dilantik ya di dalam kabinet maupun di dalam pentadbiran kerajaan. Yang pertamanya kita tahu ya seperti mana yang akan berlaku pada 19 hari bulan. Perkara pertama yang mereka lakukan adalah untuk menukar speaker, pengerusi speaker Dewan Rakyat Azhar Harun ketika ini ya digantikan dengan individu tertentu. Jadi ramai rakyat di luar sana bersetuju bahwa kalau Azhar Harun ini diganti, mereka harus menggantikan ya speaker yang sebelum ini pernah dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan, yaitu Muhammad Yusuf sendiri. Ya, kita boleh lihat kepribadian, kita boleh lihat ya kesungguhan beliau ya mempengerusikan Dewan Rakyat dengan cara yang profesional. Jadi ya mungkin ini adalah pilihan yang terbaik ya, sekiranya ya Azhar Harun speaker Dewan Rakyat ketika ini diganti serta merta. Dan satu lagi permintaan rakyat adalah untuk menggantikan Ketua Polis Negara Ayub Khan. Ini adalah antara kata-kata rakyat di luar sana yang mahukan Ayub Khan ini dilantik ya sebagai Ketua Polis Negara. Dan sahabat-sahabat semua, ini juga antara nama besar yang juga dikatakan sepatutnya dilantik ya di dalam kabinet Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri kita. Ini antara nama atau gambar yang saya besarkan, yaitu Rafizi Ramli. Siapa yang tidak kenal dengan Rafizi Ramli, yang begitu pintar, bijak dalam menyelesaikan ataupun membongkar isu-isu nombor ataupun perbelanjaan, penyalahgunaan, ketirisan di dalam negara kita. Jadi sahabat semua, adakah Anda bersetuju untuk ya menteri sebagai Menteri Ekonomi dan Kewangan harus diserahkan kepada sahabat kita, saudara Rafizi Ramli? Adakah Anda bersetuju? Ya, begitu juga dengan Menteri Pelajaran. Ya, mereka memberikan nama yang tidak asing bagi kita, ya, yaitu Dr. Mazli Malik di sana, dan Menteri Pengangkutan saudara Anthony Locke, dan satu lagi nama yang mereka cadangkan adalah ini dia, yaitu memegang jawatan Menteri Agama, yaitu Nik Omar kalau saya tersilap. Ya, Nik Omar untuk menggantikan atau memegang jawatan sebagai Menteri Agama. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah Anda nama dan senarai yang diberikan oleh rakyat, netizen, warga di luar sana ini ya antara 4 atau ya 6 individu ini, adakah Anda bersetuju ya untuk mereka dilantik ya untuk berada di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, kerana kita percaya dengan adanya mereka, dengan
cara profesionalnya mereka, dengan kepakaran mereka masing-masing, saya percaya ini boleh membantu ya negara kita ya untuk terus dipandang hebat ya di kalangan negara-negara ASEAN dan juga antara bangsa di luar sana. Jadi sahabat semua, adakah Anda bersetuju dengan saya? Sila berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Adakah Anda bersetuju seperti saya juga pada hari ini? Jadi memang kita rasa tidak sabar lagi menanti ya untuk pengumuman kabinet Kerajaan Perpaduan Kerajaan yang di Pertuan Agung ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah siapakah mereka dan sebagainya. Namun sekali lagi saya ucapkan bagi siapa yang melihat atau posting dalam WhatsApp group di Facebook, ramai yang memberikan posting senarai kabinet ya, itu adalah palsu. Jadi jangan percaya, melainkan pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan Alright Nepal Channel ya untuk info dan juga berita yang terkini. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan sekali lagi peribahasa mengatakan tepapun kam-kam 2 tahun keinginan, atau dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nepal Channel, sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye bye.